وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Ada lagi kitab tak satu? Sebab saya ni lari sikit. Buka PDF lari tengok tulisan. Alhamdulillah, kita rafakkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya Allah Subhanahu wa taala telah beri kesempatan kepada kita untuk kita sama-sama berada di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah berkati pertemuan kita insya-Allah. Muka surat 17 nombor 2 Muka surat 17 nombor 2. Kita masih lagi dalam bab yang kedua, iaitu sejarahnya sejak dibangkitkan menjadi Nabi hingga berhijrah ke Habsyah. Bagaimana kita menceritakan saat dan detiknya Nabi SAW diutuskan untuk bergelar seorang Rasul SAW. Sebelumnya kita bicara bagaimana Al-Quran, khususnya suratul Iqra ataupun suratul Alaq ini diturunkan kepada Nabi SAW. Ya. Jadi yang kedua ini, adapun orang yang mula-mula beriman dan memeluk Islam adalah isteri baginda Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian anak bapa saudaranya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an yang pada ketika itu baru berumur 10 tahun. Kemudian disusuli oleh pembantunya Zaid bin Harithah dan Abu Bakar As-Siddiq. Adapun orang-orang yang mula memeluk Islam dari kalangan hamba ia adalah Bilal bin Rabah Al-Habsyi. Berdasarkan kenyataan tersebut, jelaslah bahawa Khadijah lah orang yang mula-mula beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengerjakan salat pertama bersamanya pada petang hari Isnin. Manakala pada masa itu adalah 2 rakaat siang dan 2 rakaat malam. Jadi hari ini kita akan tengok bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah diutuskan menjadi rasul pada usia Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Allah Taala berikan ayat Iqra kepadanya dalam Gua Hira, peristiwa yang panjang sebelum ini kita huraikan. Kemudian apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan kerja-kerja dakwah, apabila Rasul sallallahu alaihi wasallam melaksanakan kerja-kerja dakwah, sesudah mana diberitahu oleh Warqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza, iaitu tentang bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam ini akan menjadi seorang yang melaksanakan tugas seperti para rasul sebelum ini. Dan apa yang dilaksanakan oleh Nabi ini telah tertulis dalam kitab-kitab suci yang sebelum ini, Taurat, Injil dan sebagainya. Sebab itu Warqah bin Naufal adalah seorang yang beragama Nasrani. Warqah bin Naufal adalah seorang yang beragama Nasrani. Beritahu kepada Khadijah bintu Khuwailid dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan memberi gambaran bahawa Nabi ini nanti akan melalui satu zaman susah sukar untuk menyebarkan kebenaran.
Sehingga Waraqah sebut, kalau aku bersama dengan kamu, aku sempat untuk bersama kamu wahai Muhammad, saya aku akan bantu kamu ini dalam sepenuh usaha tenaga aku. Maka Waraqah bin Naufal berkata demikian, akhirnya tidak sempat kerana wafat selepas beberapa ketika. Lepas beberapa ketika selepas itu Waraqah pun telah wafat, maka tak sempat untuk memberikan lebih banyak sumbangan kepada perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sesudah itu Nabi mulalah kerja-kerja memberikan pemahaman tentang asas tauhid, iaitu keesaan Allah Subhanahu wa taala di sebalik wahyu yang diturunkan kepada Nabi. Khususnya ayat yang pertama turun juga, kita nampak seumpama ayat yang berupa pendidikan. Iqra, baca ulimu wahai Muhammad, dengan nama Tuhanmu alladzi khalaq, yang telah menciptakan kamu. Khalaqal insana min 'alaq, telah kami jadikan manusia ini daripada 'alaq, gumpal darah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala cerita lagi berhubung dengan kejadian-kejadian manusia ini, semua pastinya daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu kerja-kerja menyampaikan dakwah ini melalui ayat-ayat Quran yang turun, maka Nabi terus laksanakan, dan orang yang paling awal menerima akan kebenaran yang dibawa datang melalui Al-Quran, melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, melalui pedoman Nabi SAW ini adalah isterinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu Khadijah bintu Khuwailid. Sebab itu perjuangan Rasul sallallahu alaihi wasallam ini antara peri pentingnya adalah isteri yang betul-betul memahami akan mudahkan urusan kerja dakwah, khususnya seorang suami. Dalam tambahan pula, apabila Nabi ini seorang yang melaksanakan tugas kepada umat keseluruhan, maka itulah peri penting kepada kefahaman seorang isteri apa yang perjuangan dibawa oleh seorang suami, khususnya sunnah khususnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita tengok lagi orang yang rapat dengan Nabi SAW juga adalah anak saudara sendiri, iaitu anak saudara pada Sayyidina Ali, tapi pangkatnya mesti sepupu lah dengan Nabi, iaitu anak saudara, anak bapa saudaranya Ali bin Abi Thalib. Walaupun ketika itu berumur 10 tahun, disebut oleh para ulama bahawa ini sahabat yang paling kecil. Sahabat yang paling kecil. Bersama dengan Sayyidina Ali, lepas itu beberapa ketika ada Abdullah ibnu Abbas dan beberapa orang sahabat. Banyak dari hadis diriwayatkan Ali dan sebagainya. Namun di situ ada perbahasan oleh ulama ulumul hadis, bagaimana terdahulu mereka ni bila dengar majlis-majlis halaqah Nabi ni, mereka budak-budak kan. Mereka budak-budak. Tak apa, itu perbahasan. Yang mana sama ada apakah yang diriwayatkan mereka itu tidak ada masalah kerana mereka pada ketika budak. Dan kemudian disusuli oleh pembantunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah adalah seorang yang diberikan oleh ibunya untuk ditugaskan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaid bin Harisah ni adalah seorang anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga di kalangan sahabat ni, di kalangan orang penduduk Mekah, menamakan Zaid bin Harisah sebagai Zaid bin Muhammad. Zaid bin Muhammad, sebab terlampau rapatnya Zaid ini dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan antara pensyariatan, tidak dibenarkan seorang bapa angkat tu membinkan namanya kepada anak angkat. Nisbah kepada hadis yang diriwayatkan oleh sahabat, bagaimana kisah yang berlaku pada Zaid bin Harisah. Kerana di kalangan penduduk masyarakat Arab ketika itu panggil Zaid bin Muhammad. Zaid bin Muhammad. Maka diingatkan oleh Nabi SAW bahawa tak boleh bin seorang anak angkat kepada bapa angkat. Kita ni pun kena beringatlah benda asas ni. Benda asas dalam agama, tapi benda dah jadi pembudayaan biasa kan. Sebab tu Akta JPN pun dia ada sijil angkat, tapi bukan lesen untuk tukar terus nama. Oleh sebahagian kita pada hari ini menamakan terus nama anak angkat tu dengan bapa angkat. Ikut hukum tak boleh. Nabi tegah benda tu, perbuatan tersebut. Maka Zaid bin Muhammad itu ditegur, diingatkan oleh Nabi SAW, oleh para sahabat yang lain-lain juga yang memanggil demikian, kerana rapatnya Zaid dengan Nabi SAW. Itu antara mengislam, Nabi islamkan terlebih awal. Dan juga sahabat rapat dan karibnya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka ini gambaran antara juga orang-orang yang sangat rapat Nabi ni adalah orang yang paling rapat di sudut kekeluargaan. Itu sebenarnya yang pertama.
Kemudian yang rapat juga Islam lebih awal adalah Bilal bin Rabah al-Habsyi. Bilal bin Rabah juga di kalangan hamba. Maka sebab itu Islam pada awal-awal kewujudan orang Islam, pada awal dakwah siriah Nabi, dakwah secara tersembunyi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ni tak banyak. Riwayat tersebut sehingga paling kurang perjuangan Nabi kurang 10 tahun tu 40 orang je kurang lebih. 40 orang je kurang lebih, riwayat bahkan kata ada 50 orang sehingga 80 orang. Itu pun bilangan-bilangan itu pun merangkumi di kalangan sahabat-sahabat terdekat. Maka ini juga beri penting untuk kita faham bagaimana perjuangan Nabi SAW. Hari ini nak tengok berjaya tak berjaya, tengok dulu saudara kita boleh ke tak, apa yang disampaikan oleh anak beranak kita ni boleh terima dulu ke tak. Kerana cabaran yang paling besar dalam urusan agama ni bukan orang lain yang kita risaukan kadang-kadang, apalah jadi jiran awak, apalah jadi dengan itu ini. Tapi anak bini dan saudara mara kadang kita tak cara pun, kita kira kita je. Maka perjuangan nanti dia punya tadarrush, peringkat penurunan untuk sampai kebenaran tu, kalau boleh nak sampai tu habis selesai dulu anak bini kita, saudara mara terdekat kita, yang talian pendarah ni dululah, ada pertalian darah ni, sehinggalah boleh penular ke seluruh pelusuk dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan juga bahawa antara pensyariatan solat yang mana Nabi SAW pada ketika itu menunaikan, kerana kalau ikut syariat solat ni berlaku Nabi SAW usia 49 atau 50 tahun, iaitu peristiwa Isra' wal Mi'raj. Jadi timbul persoalan pada kita, apakah sebelum Nabi SAW terima Isra' Mi'raj dengan peristiwa tersebut Allah turunkan syariat solat untuk dilaksanakan oleh Nabi SAW, apakah Nabi tak solat? Maka sebenarnya Nabi solat menggunakan syariat orang terdahulu, iaitu 2 rakaat pagi, 2 rakaat petang, ataupun 2 rakaat malam. Okey, 2 rakaat pagi ataupun siang, atau 2 rakaat dan 2 rakaat malam. Itu pensyariatan orang sebelum tibanya datang 5 waktu yang disyariatkan khusus kepada Nabi SAW. Innallaha kana 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sungguhnya orang-orang beriman tadi tu ditentukan Allah Subhanahu Wa Taala dengan waktu solat yang tertentu. 5 waktu yang khas. Barulah itu pun ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berlaku peristiwa Isra' wal Mi'raj. Usia Nabi ketika itu sudah 50 tahun. Jadi antara orang yang bersama dengan Nabi dalam melaksanakan tuntutan ibadah itu adalah orang yang bersama Nabi SAW. Sebelumnya Nabi bersorangan. Apabila sudah masuk Islam, khususnya isteri yang terdekat, maka berlakulah solat secara berjemaah. Bermula episod itu Nabi tak pernah tinggal solat jemaah sampai wafatnya Nabi SAW. Ini sejarah. Okay. 3. Kemudian setelah itu terhenti wahyu buat seketika. Dalam kaitan ini terdapat perbezaan pendapat tentang beberapa lama terputus wahyu. Pendapat yang paling lama 3 tahun. Manakala pendapat paling kurangnya selama 6 bulan. Dan terakhir ini yang sahih. Sesungguhnya keberhentian wahyu itu sangat mendukacitakan Rasulullah SAW sehingga hampir-hampir hendak keluar dari rumah ke gunung, kemudian terjun dari puncaknya kerana menyangka bahawa Allah telah membencinya. Justru setelah dipilih untuk membawa risalahnya yang mulia, justru itu tidak berapa lama kemudian wahyu pun kembali turun semula. Sebagaimana telah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya daripada Jabir bin Abdullah Al-Ansari daripada Nabi SAW. Ketika aku sedang berjalan, tiba-tiba terdengar suara dari langit. Lalu aku mengangkat kepala ke arahnya. Tiba-tiba ternampak rupa malaikah yang pernah datang kepada aku semasa di Gua Hira. Dahulu duduk di atas kerusi di antara langit dan bumi. Alangkah takut dan gerun aku melihatnya, lantas aku terus pulang. Kemudian berkata, selimutkan daku, maka turunlah firman Allah Subhanahu Wa Taala, fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Setelah itu turunlah wahyu secara berterusan. Ini antara siri-siri penurunan wahyu yang kita kena maklum selama 22 tahun, 22 bulan kurang lebih ataupun 23 tahun. Dia ada siri Al-Quran ini, dia bukan turun-menurun, turun terus-menerus Maka dia ada berlaku. Maka ini gap antara
ayat yang bagaimana Allah SWT disebut riwayat 3 tahun, ada sebahagian kata 6 bulan. Nanti ada lagi kita lihat pada ayat-ayat kehadapan macam tu juga. Contohnya gap di antara ayat Ad-Duha pun lama juga turun. Begitu juga ada berapa lagi surah-surah yang lain, menggambarkan bagaimana fungsi penurunan wahyu itu untuk Al-Quran itu dipandu ataupun wahyu ini menjadi panduan kepada umat manusia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga jadikan Quran itu juga sebagai hujah. Lepas tu kalau kita doa, Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ya Allah, Allahumma dzakkirna minhu ma nusina, ingatkan apa yang kami lupa. Allahumma 'allimna minhu ma jahilna, bagi tahu kami, dalamkan pengetahuan kami dengan apa yang kami tak tahu. Allahumma 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu, dan jadikanlah, kurniakanlah tilawah kami ini, pembacaan kami ini, warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar, jadikanlah bacaan kami ini berterusan sampai malam. Siang malam kami membacakan Al-Quran ini. Waj'alhu lana hujjatan, ya Allah jadikanlahnya sebagai hujjah buat kami ya rabbal alamin. Jadi kita hari ini biar berpedomankan Quran bukan sekadar tilawah semata-mata, bahkan fungsinya lebih besar. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan Quran itu sebagai imam, memandu diri, juga hujjah untuk membataskan ataupun mematahkan apa tashkik, kemusykilan yang didatangkan oleh pihak-pihak musuh. Jadi kita pun apa itu juga. Moga-moga dengan Al-Quran yang dibaca tadi menjadi pedoman, pemahaman buat kita, supaya kita boleh terurus hidup kita. Selain daripada itu, kita juga boleh menjadikan diri kita ini ada hujah yang kuat. Kerana Quran itu hujah. Baik. Barulah setelah itu turunlah wahyu secara berterusan. Setelah itu mulailah Rasul sallallahu alaihi wasallam menyeru orang yang dipercayainya kepada Islam selama 3 tahun penuh. Dengan itu beberapa orang dikenali sebagai orang yang berfikiran tajam, berjiwa murni telah memeluk Islam, termasuk laki dan perempuan. Okey, barulah masuk menyeru tadi apa? Okey, bila Allah Taala fasda' bima tu'mar, sampaikanlah terus terang. Nabi diarahkan oleh Allah, isda', sampai terus terang. Bima tu'mar, apa yang kami perintahkan kepada kamu wahai Muhammad. Okey? Itu dia. Dan wa'arid 'anil musyrikin, hiraukan apa orang musyrikin nak bantai kamu. Itu kan. Itu ayat turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagi turun Quran. Maka lepas itu Nabi buatlah kerja-kerja untuk menyampaikan dakwah. Dakwah Nabi itu secara mana? Secara terang, secara sirriyah, yakni secara tersembunyi. Okey. Setelah bilangan orang yang memeluk Islam telah meningkat kepada 30 orang, Allah perintahkan Rasulnya untuk sampaikan dakwahnya secara terus terang. Yang demikian sebagai firman-Nya, fasda' bima tu'mar. Okey, ayat ini lebih tertumpu untuk terus buat kerja dakwah secara terang-terangan. Di sinilah bermula detik penyiksaan terhadap orang yang baru beriman dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya kaum musyrikin cukup rasa terancam dan tertekan perasaan apabila Rasulullah SAW membodoh-bodohkan impian dan harapan mereka, mencela Tuhan-Tuhan mereka, sekaligus membawa kepada mereka agama baru yang menyeru manusia kepada Tuhan yang satu, yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar tetapi boleh ditanggapi dengan mata hati. Dialah yang maha lemah lembut lagi maha penyayang. Maka episod inilah bermulanya sahabat-sahabat yang dekat dengan Nabi SAW mengisytiharkan Islam seperti Bilal bin Rabah, Khabbab dan beberapa lagi, Khabbab dan beberapa orang lagi sahabat-sahabat lain yang disedari oleh tuan-tuan mereka sudah masuk Islam. Nabi pula secara terang-terangan berjumpa dengan Abu Lahab dan Abu Jahal untuk menggunakan kesempatan mengisytiharkan tentang apa yang dibawa oleh nenek moyang terdahulu adalah tak betul. Nabi berani mengumpulkan sebahagian di Bukit Safa untuk bercerita tentang kerasulan dirinya, iaitu apa yang Allah perintahkan untuk disampaikan wahyu kepada mereka. Nabi membacakan ayat-ayat seperti suratul Najmi kepada mereka. Satu surah dibacakan.
Dan di akhir surah An-Najm itu Allah perintahkan untuk sujud. Yang lebih menyakitkan di kalangan pemimpin-pemimpin Quraisy ketika itu, ayat Allah Taala sebut, demi Allah Subhanahu Wa Taala, sujudlah kamu dan dekatkanlah diri kamu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Akibat daripada membaca secara terang-terangan, transparent, menceritakan tentang logik bahawa Allah Ta'ala wujud, apa yang disembah oleh kita hari ini semuanya adalah tipu-tipu belaka, maka orang lain turut sujud kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas perintah Allah Ta'ala tersebut. Maka bermula daripada itulah apa yang diisytiharkan oleh pemimpin Quraisy, kalau siapa terus bersujud maka dia akan bunuh, maka dia akan berikan penyiksaan. Maka di situlah bermula episod bagaimana Nabi diberi tentangan demi tentangan. Sahabat-sahabat Nabi ini sampai tanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, sampai bila perjuangan kita hari ini nak berlandaskan perjuangan yang benar ni kena sakit? Itu yang ayat Al-Quran turun kepada Nabi SAW. Am hasibta an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wazulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ah mata nasrullah. Itu Allah Taala sebutkan. Apakah kamu menyangka kamu ni akan boleh masuk syurga, kata Allah Taala, sedangkan kamu ini tidak melalui satu fasa yang mana menyempitkan dan menyesakkan kamu. Apa yang berlaku kepada orang sebelum kamu ni lagi teruk pada kamu. Mereka diberikan baksa, rasa duka cita pada mereka. Darra, mereka diberikan kemudaratan sampai tahanan mati, bahkan ramai yang mati. Wazulzilu, sampai tergoncang keyakinan dan keimanan mereka, sama ada nak ikut Rasul ke tak nak ikut ni. Maka apa-apa yang berlaku sehingga keluar perkataan mereka kepada Nabi, kepada Rasul mereka, mata Nasrullah, bila nak menang ni? Cerita hari ni kalau tanya macam-macam berlaku, Islam ditindas itu semua, kita akan tanya bila Islam nak dapat tempat ni, bila Islam nak dijunjung ni, bila nak itu. Kita akan tanya soalan yang sama. Rupanya itu dulu lagi, masyarakat dulu bila mana diberi tekanan dengan sakit, dengan apa oleh musuh, mereka tanya pada Rasul mereka, mata Nasrullah, bila pertolongan Allah nak tiba? Maka apa kata Nabi SAW, seperti mana dijawab oleh Allah Ta'ala, ala inna nasrallahi qarib, kemenangan tu dah dekat dah. Tapi tak tahu bila. Kemenangan tu dah dekat. Inilah motivasi yang diberikan oleh Nabi SAW pada para sahabat. Apabila tekanan demi tekanan, maka Nabi boleh jawab, ala inna nasrallahi qarib, kemenangan Allah tu dah dekat dah. Cerita pun itulah. Kita nak bicara tentang perjuangan dah hala tuju, perjuangan Islam ni. Apa kita nak jawab? InsyaAllah dah dekat dah. Wallahualam bila. Itu rahsia dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala saja. Tugas kita menyemarakkan lagi risalah dakwah atas muka bumi, supaya orang lain sampai hidayah, sampai pedoman. Itu yang dibuat oleh Nabi SAW. Tahu tekanan demi tekanan penduduk Mekah, terkenal dengan kehebatan mereka, kewibawaan mereka, semangat politiknya yang kuat, boleh buat apa-apa saja kepada orang kecil yang berkalangan orang Islam ni. Tapi Nabi ambil cabaran tersebut. Akhirnya detik penyiksaan dan sebagainya berlaku di kalangan orang-orang yang baru masuk Islam. Tapi Alhamdulillah Allah beri kekuatan iman kepada mereka. Sebab itu Allah takdir di kalangan orang yang beriman dengan Nabi ketika mereka adalah orang yang kuat dalaman, bukan sebab orang yang ada kepentingan-kepentingan dari sudut pangkat, harta sebagainya. Ini keadaan. Kalau kita susuri sejarah tuan-tuan, orang yang Mekah, orang yang masuk Islam di Mekah adalah orang yang tidak ada kepentingan material langsung. Kenapa? Menunjukkan hari ini dakwah Nabi tu kena pada sanubari mereka, yang hari ini pergantungan mereka betul pada Allah yang memberi rezeki dan Allah yang mampu menyelamatkan mereka. Bukan kerana tuan mereka, bukan kerana harta benda, bukan kerana apa. Berbeza dengan standard Islam sebahagian orang di Madinah. Madinah, cara tackle Nabi SAW bukan semata-mata terus masuk dalam lokaliti masyarakat yang mana kategori-kategori bawahan dan sebagainya. Bahkan dalam suratul Kahfi, Nabi tackle pemimpin masyarakat. Nabi tackle orang yang ada kepentingan kewangan, ada pengaruh dan ada apa. Sebab apa? Sesuai dengan realiti di situ. Sesuai dengan realiti. Nabi SAW sudah memimpin di Madinah. Nabi ada sahifah, Nabi ada perlembagaan, Nabi ada struktur pentadbiran yang kukuh. Takkan nak pergi kata orang seorang-seorang lagi. Tak. Nabi target orang-orang yang berkepentingan. Nabi sasarkan dakwah kepada orang yang mampu memberi rujukan orang ramai. Sebab tu antara disebutkan surah Al-Kahfi tu Allah tegur Nabi SAW,
Bagaimana ada seorang ketika mana diislamkan Nabi di Madinah, orang tu orang yang ada kewangan, orang yang ada wibawa dari sudut pangkat, harta dan sebagainya. Maka Nabi suka berbanding di kalangan orang yang Islam yang tidak ada apa-apa. Akhirnya ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mana mungkin yang kamu nilai itu di sudut materialnya, tapi takwa di sisi Allah tu berbeza. Ini biasa teguran Allah Taala langsung, bukan menjatuhkan martabat Nabi, tapi diingatkan supaya hari ini kita pun boleh buat pedoman. Tak ada masalah. Strategi dakwah Nabi itu boleh guna pakai. Tengok lokaliti yang luas, sasarkan bukan masuk individu, pegang kepimpinan dia. Melalui kepimpinan, melalui pengaruh orang besar dia, melalui ketua dia, melalui bos dia, melalui majikan dia, insya-Allah dia ada kesan langsung kepada anak-anak buah yang lain akan turut ikut apa yang berlaku kepada Nabi. Ini realiti strategi Nabi di Madinah. Di Mekah Nabi pegang langsung individu. Sebab apa? Nak terus masuk. Sebab kalau nak beri kekuatan sekadar apa yang ada pada material, tengoklah sejarah membuktikan yang masuk Islam di kalangan hamba mana ada kepentingan apa-apa. Maka itu antara yang menjadi kekuatan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. 7. Okey, 10 minit ya, kita berhenti ke 7. Tentu ada program apa ni kan. Manakala Rasul sallallahu alaihi wasallam pula pada saat ini sentiasa mengadakan perjumpaan rahsia dengan mereka yang telah beriman di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam Al-Khazrumi yang juga telah memeluk Islam. Di sini Rasulullah SAW membacakan ayat Quran yang telah diturunkan di samping mengajarkan mereka hukum-hukum agama dan segala syariatnya yang diturunkan pada masa itu. Tuan-tuan, ini antara Nabi SAW ajar kepada kita. Nabi buat agenda Islam khususnya dalam melaksanakan kerja dakwah. Nabi buat ni secara tersusun. Dia ada markas dia. Dia ada pusat, center dia. Batu kerja-kerja dakwah ni tak boleh sembrono. Kita nak buat kerja gerila gitu je kan. Sistem apa yang dibangun oleh Nabi SAW, sekitar dalam 30-40 orang, Nabi terus buat center. Center tu tujuannya untuk apa? Untuk tujuan dihimpunkan mereka dan memberi pendedahan tentang Islam. Itu satu. Kewujudan center itu. Dia rumah siapa? Rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam Al-Khazrumi. Tuan-tuan, kalau kita tengok sejarah, rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam ni bukan calang-calang tuan-tuan ni. Rumah ni adalah rumah rahsia. Kita baca sejarah, kita fahamlah rumah Arqam, tapi kewujudan